Kalau kitab Ruminya, surat apa kitab Rumi? Lama tak main tu? Lama kita tinggal dia tu? Kalau tak silap tu 60. Okay. 90. 90. Kata 90. Syekh Abdul Qadir Jalani. Ila hadratin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal awliya was syuhada was salihin wa ila jami'il arwahil muslimin wal muslimat wa ila arwahi abina wa ummina al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 101 hingga 110. Ya? Tak Jawi. 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا
ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahul azim. Hari ini kita baca selawat Anwar nah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa diryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa diryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Selawat Anwar ni dia selawat yang paling ampuh ketika mana kita diuji nah. Masalah tengah banyak, hati tengah susah, tak ada jalan penyelesaian, kita rasa selawat banyak-banyak lah. Ada seorang ulama tu dia bawa sampai 1000. Dia tak tahu jalan pembukaan, dia nampak buntu terus, tak nampak jalan. Untuk dia nak menyelesaikan masalah yang besar ni, maka dia amalkan sebanyak 1000 kali dalam satu pagi. Alhamdulillah Allah Ta'ala buka seluas-luasnya. Yang disebutkan wa miftah babul yasar. Dia kunci bagi segala kemudahan. Jadikanlah dia sebagai satu selawat yang kita amalkan pada setiap pagi dan juga petang. Petang ni lebih kurang setengah jam sebelum masuk maghrib. Setengah jam sebelum masuk maghrib, bawa 3 kali. Pagi, setengah jam sebelum masuk subuh. Dia adalah pembuka, penyelesaian bagi segala masalah, pembuka bagi segala rezeki, penawar bagi hati yang lara. Itu selawat Anwar. InsyaAllah kita minta pada Allah ikhtiar pada kita. Baik, kita sambung ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim.
innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah, sekalian sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Tidak ada lafaz yang terlebih agung untuk kita syukuri kepada Allah melainkan alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji tertentu bagi Allah yang telah mengurniakan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesihatan, nikmat segala-galanya. Terima kasih wahai Allah. Tak ada lagi ucapan yang lebih tertinggi melainkan alhamdulillah. Itu saja yang mampu kita sebagai hamba yang fakir membalas segala budi baik yang Allah Ta'ala taburkan kepada kita. Tak pernah putus setiap hari, tak pernah terhenti walaupun satu saat. Kita sentiasa menikmati nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih wahai Allah mempertemukan kami lagi pada pagi ini di ruang yang terbuka dan di ruang yang tertutup. Masya Allah. Dan insya Allah dengan izin Allah kita akan sama-sama bermuzakarah hari ini kitab Jauhar Al-Mawfu, iaitu pada membicarakan kelebihan hari Jumaat. Biasanya Jauhar ni kita bicara Jumaat, tapi keadaan pandemik mengubah jadual kita, no? Jadi hari Khamis. Tapi tak apa. Oleh kerana petang ni, masuk asar ni dah Jumaat dah. Jadi kita rebut peluang di antara kelebihan hari Jumaat. Kita sambung hari ini muka surat 90 bagi kitab Rumi, 49 bagi kitab Jawi. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jalani di dalam Al-Ghunyah telah merojekkan oleh jamaah daripada ulama akan kelebihan malam Jumaat atas malam Lailatul Qadar kerana ia berulang-ulang. Maka pahalanya amat banyak. Demikianlah riwayat daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad ni siapa dia? Yang kemarin saya cerita pasal dia. Imam Ahmad Ibnu Hanbal ataupun Imam Hambali pun dia juga. Ahmad Ibnu Hanbal pun dia juga. Dan kemudian Imam Ahmad saja pun dia juga. Imam Ibnu Hajar pun dia juga. Gelaran-gelaran ini diberikan kepada ulama-ulama yang hebat kerana mereka memiliki peribadi yang mulia. Maka mereka diberi kunyah. Kunyah. Satu gelaran yang paling hebat. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Saya pernah cerita dah siapa dia Syekh Abdul Qadir Jalani. Syekh Abdul Qadir Jalani ini mendapat satu julukan ataupun satu kunyah. Kunyah ni gelaran. Kalau Imam Al-Ghazali mendapat gelaran sebagai Hujjatul Islam. Hujjah Islam. Kerana Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala telah pun menggabungkan ilmu syariat dengan ilmu tarikat. Maka dia mendapat julukan sebagai Hujjatul Islam. Imam Syekh Abdul Qadir Jalani ini mendapat julukan sebagai Qutbul Awliya. Qutbul Awliya ataupun Wali Kutub. Wali Kutub. Apa dia Wali Kutub ni? Duduk di kutub ke? Qutbul Awliya bermaksud ketua segala wali. Ketua segala wali. Beliau dilahirkan di dalam satu negeri yang bernama Naif. Naif di selatan Iraq, yang mana nasab keturunan dia adalah daripada keturunan Saidina Hasan bin Ali. Siapa dia tu Saidina Hasan ni? Cucu Nabi SAW. Bermakna Syekh Abdul Qadir Jalani ini datang daripada salah silah keturunan Nabi SAW. Yatim dalam perut ibu semasa ibu dia mengandung dia 6 bulan. Bapa dia dah pun meninggal dunia. Kenapa? Sakit tua. Mak dia mengandung dia, umur mak dia 60 tahun. Mak Syekh Abdul Qadir Jalani berusia 60 tahun mengandungkan dia. Dan ayah dia
diceritakan ketika itu dah berusia 80 tahun. Mati sakit tua. Dia di antara ulama yang mengarang kitab Tafsir Al-Jalalain. Mana baca kitab Tafsir Al-Jalalain? Nanti kita baca nah. Kalau panjang umur saya, nanti kita baca dah. InsyaAllah nah, insyaAllah. Kalau kata pendek umur saya, ramai lagi guru. Nah, minta kata. Nak baca Tafsir Al-Jalalain nah. Tak tahulah siapa nak pergi dulu no antara kita. Kan kita ni menunggu giliran. Usia bukan sukatannya, tetapi ajal. Ila ajalimu sama. Sampailah kepada ajal yang ditentukan, Allah panggil lah kita. Tak kira umur berapa pun nak. Kita mengharap sangat-sangat pada Allah. Okay. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jalani ni? Syekh Abdul Qadir Jalani ni, dia pendukung mazhab Imam Hanbali. Bermakna dia bukan bermazhab Imam Asy-Syafi'i. Apa beza mazhab Imam Hanbali dengan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu tok guru kepada Imam Hanbali. Cuma adalah pendapat-pendapat yang berselisih. Dan perselisihan pendapat mereka adalah secara sihat. Nah, bukan berkelahi. Bukan ulama' ni tuduh ulama' tu sesat. Dia pun tak bergaduh macam tu. Macam hari ni, tok guru ni kata tok guru tu tak betul. Kau ni kata kau ni Syiah, kau ni kata kau ni Wahabi. Kita hak yang tak apa-apa ni, tak tahu nak ikut yang mana. Nah, mereka masing-masing menempelak. Kau ni kata kat kau ni, kau ni kata kat kau ni. Habis kita yang duduk tengah-tengah ni tak tahu nak ikut yang mana satu. Kan? Tetapi berbeza pada ulama'-ulama' terdahulu. Mereka mempunyai persaingan yang amat sihat. Okey, kalau hang berpendapat sedemikian, silakan. Ra'ikan, rojihkan. Nah, rojihkan ni sahkan. Nah, rojihkan. Macam lah ni, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, dia ambil daripada kata-kata riwayat daripada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Apa katanya? Telah merojihkan. Telah merojihkan ni, telah mengesahkan oleh jamaah. Ini muttafaqun alaih. Seluruh ulama'-ulama' telah merojihkan akan kelebihan malam Jumaat lebih baik daripada Lailatul Qadar. Kenapa? Kerana Jumaat itu berulang-ulang. Sedangkan Lailatul Qadar sekali je dia setahun. Tapi Jumaat itu berulang-ulang. Betul tak? Malam ni dah Jumaat kan? Malam ni dah malam Jumaat. Selang 6 hari jumpa pula malam Jumaat. Selang 6 hari jumpa pula malam Jumaat. Awak tak selang 7 hari, hari ke-7 dah pergi Jumaat dah. Jadi berulang-ulang istimewanya. Kenapa? Apa yang ada pada malam Jumaat dan hari Jumaat yang sangat-sangat diistimewakan? Maka pesan Nabi SAW, hendaklah kamu melazimi 4 perkara pada hari Jumaat atau malamnya. Lazimkan. Maksud lazimkan, jadikan dia satu perkara biasa yang kamu lakukan. Jadikan dia sebagai satu rutin yang wajib kamu buat. Lazimkan. Apa dia? Yang pertama, kata baginda SAW, berselawatlah ke atasku. Walaupun selawat yang paling pendek. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu paling pendek. Selawat Jibril kan? Ataupun yang paling sempurna, selawat Ibrahimiyah yang kita bawa waktu tahiyat akhir. Itu sempurna. Tak kiralah hak paling panjang ataupun yang paling pendek. Tetapi lazimkan lidahmu pada setiap malam Jumaat. Baik malam Jumaat bermula daripada Khamis Asar. Asar Khamis itu malam Jumaat dah start. Berakhir pada Maghrib hari Jumaat. Maghrib itu selesai. Hari Jumaat masuk waktu Maghrib, selesai Jumaatnya. Okey? Paling panjang. Kata Nabi SAW, lazimkan yang pertama sekali bersolawat ke atasku. Tak kira lah nak bubuh Sayyidina ke, tak mau bubuh Sayyidina ke, tak apa. Jangan jadi perselisihan
ataupun pertelingkahan di kalangan umat, awak tak kata Sayyidina, katalah Sayyidina. Kan? Jangan jadi perselisihan. Nah, ikut suka. Nak kata pun tak apa, tak mau kata pun tak apa. Tetapi kita umat yang rendah level. Rendah sangat level kita. Kalau nak dibandingkan dengan Nabi SAW. Kalau nak dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang Nabi kata ibarat gugusan bintang. Kita ni siapa? Tai ayam kot. Nah, bukan pasir pun tak, bukan tanah. Kita mungkin tai ayam. Tak bolehkah kita nak bubuh Sayyidina? Kan? Boleh. Penghulu kami, Tuhan kami. Nah, maksud saya Sayyidina. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun sallallahu alaihi wasallam alaihi. Atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, ikuti sallallahu alaihi wasallam alaihi, sallallahu alaihi wasallam alaihi, sallallahu alaihi wasallam alaihi. Sampailah kita penat, kita berhenti, mungkin kita buat kerja lain. Kita nak mula balik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ikuti terus sallallahu alaihi wasallam alaihi, sallallahu alaihi wasallam alaihi. Tu boleh dapat beribu-ribu tu. Nah, beribu-ribu selawat. Itu yang kata yang pertama, lazimkan berselawat pada malam Jumaat ataupun siangnya. Yang kedua, apa kata Nabi SAW yang nak menjadikan malam Jumaat itu lebih istimewa pada Lailatul Qadar ni. Yang kedua, kata baginda SAW, bacalah surah Al-Kahfi. Nah, okey. Surah Al-Kahfi ni ada 110 ayat. Bagi orang yang tak biasa baca, ianya agak beban, agak berat untuk menyelesaikan 110 ayat secara sekaligus. Maka boleh dia buat 10-10. Katalah waktu asar, bawa 1 sampai 10. Nah, kemudian sekali lagi lepas maghrib, bawalah 11 sampai 20. Kemudian sekali lagi lepas isya, bawalah 21 sampai 30. Nah, sampailah seterusnya. Boleh dia bawa 10. Anda itu membawa keberatan. Payah dia nak baca panjang sangat. Sesetengah orang kata, surah Kahfi ni susah. Tapi kalau kita lazimkan dia ada di atas bibir, mulut dan lidah kita. Dia ada dalam hati kita. Nah, kalau kita lazimkan dia. Maksud lazim buat hari-hari lah. Baca selalu-selalu. Tak mau baca selalu-selalu. Baca seminggu sekali. Tapi Alhamdulillah, kaum muslimah sekalian, kita 1 hingga 10, 1 hingga 110 rasa-rasa boleh hafaz dan semua ni. Nah, hafizah belaka dah. Cuma jangan suruh baca seorang-seorang sudah. Kalau ustazah suruh kami baca seorang-seorang, susah juga lah. Baca ramai-ramai boleh lah kan. Sebab apa? Kalau bagi kepala, kita bolehlah sambung sampai habis dah. Okey. Tak apa. Nah, itu yang kedua. Kalau kata tak boleh bawa ke semua sekali, kita boleh bawa sekerat-sekerat. Katalah lepas maghrib, tak boleh dah. Nah, panjang sangat. Berhenti. Tanda. Saatnya kita senang, kita sambung sikit lagi. Boleh? Boleh. Itu tetap dikira surah Kahfi. Dia tak kata yang itu surah Baqarah. Dia tak kata surah An-Nisa. Dia tak kata surah An-Nur. Dia kata yang itu surah Al-Kahfi. Tapi kalau boleh bawa sekaligus secara selesai, lagilah baik. Cuma yang ni kita kata tak mau memberatkan. Membuatkan orang, tak maulah panjang sangat. Hampir 6 muka surat dah. Tak maulah panjang sangat. Kalau kita baca dengan secara elok, tartil bacaan kita 40 minit selesai. Kalau kita pedegah lagu kereta api, 20 minit selesai. Kau suka lah nak pedegah lagu kereta api ke? Kereta api laju ke? Nah, lagu Tok Wan kayu basikal ke? Kau suka lah. Nah, jadi Al-Kahfi baca elok-elok insyaAllah. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa kata Nabi? Lazimkanlah kamu untuk menjadikan Jumaat itu lebih istimewa daripada Lailatul Qadar. Apa dia yang ketiga? Berdoalah. Banyakkan berdoa pada malam Jumaat dan siangnya. Kerana apa? Kerana kata baginda sallallahu alaihi wasallam, pada hari Jumaat dan malamnya ada terdapat 1 detik
yang paling makbul doanya. Tapi Rasulullah tak khususkan waktu bila. Janji kita ni terlintas saja doa. Terlintas saja berdoa. Terlintas saja berdoa. Nah, ada lintasan di hati, terus berdoa. Sebab apa? Dia ada satu detik yang terbaik. Okey, di sini ada khilaf ulama. Ada setengah ulama mengatakan waktu yang terbaik iaitu di antara dua khutbah. Yang khatib berdiri baca khutbah, lepas tu dia duduk. Dia duduk, waktu dia duduk tu. Waktu dia duduk tu, kita orang perempuan duduk di rumah kan. Waktu kita tengok TV, khatib baca khutbah. Kan, bila dia nak sambung khutbah kedua, dia akan duduk. Syarat dia kena duduk dulu. Bila dia duduk, waktu tu kita baca doa. Okey, doa yang terbaik, Rabbana atina fid dunya hasanah. Terus duduk sekarang panjang-panjang dia nak makin dah lagi. Tak dan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Cantik dah, cantik sangat doa tu. Dan kata setengah ulama, doa yang terbaik terdapat sejam sebelum masuk waktu maghrib hari Jumaat. Mana dia nak pergi hari Sabtu dah lah. Dia nak pergi hari Sabtu dah. Hari Jumaat, petang Jumaat, sejam sebelum masuk waktu maghrib. Kalau kita tengok biasanya di Mekah, di Madinah ni, dia banyak mazhab Ahmad Ibn Hanbal, mazhab Imam Maliki. Mereka akan jaga sejam sebelum maghrib ni, mereka nanti paling ramai di dalam masjid. Mereka berdoa. Kerana doa yang paling mustajab katanya pada hari Jumaat. Kita panggil petang Jumaat ke? Petang Sabtu lah nak masuk hari Sabtu. Sejam sebelum masuk waktu maghrib. Berdoalah. Apa juga doa kita, berdoalah pada Allah. Kalaulah kata doa kita tak makbul, kita bersangka baik, Allah tak bagi lagi. Dia akan bagi. Dia tak bagi lagi. Carilah orang yang dekat dengan Allah, tolong sat doa untuk dia. Tolong sat doa untuk dia. InsyaAllah. InsyaAllah kita ni hamba Allah yang banyak buat salah. Okey, ini di antara 4 kelaziman yang nak menjadikan Jumaat itu istimewa daripada Lailatul Qadar. Kita ni setahun sekali duk tunggu Lailatul Qadar kan. Kadang dapat, kadang tak dapat. Tidak? Siapa pernah dapat? Kalau tanya saya pun saya kata saya tak pernah dapat. Tak tahu bila berlakunya. Tapi berusahalah daripada satu Ramadan. Mudah-mudahan adalah dalam 30 hari itu adalah di antara usaha-usaha kita yang Allah Ta'ala letak pada malam Lailatul Qadar. Itu je harapan kita ini. Ada rojak. Rojak bukan rojak buah. Rojak itu harapan. Mengharap pada Allah. Adanya di antara 30 malam tu adalah habuan aku ya Allah. Sebab kita tak tahu bila berlaku. Tapi malam Jumaat kita tahu tak berlaku bila? Ya. Kita tahu berlaku bila. Bukan duk susun rancangan TV. Nak tengok apa kan? Kita susun banyak rancangan. Rasulullah dah letak dah rencana dia untuk kita susun dan atur dengan sebaik mungkin. Yang ketiga kan tu. Yang keempat. Lazimkan olehmu, kata Nabi SAW, bersedekah. Yang keempat kata Nabi SAW, lazimkan bersedekah. Sebab tu orang kalau nak buat kenduri, dia suka buat malam Jumaat kan. Hari Jumaat, orang baca Yasin malam Jumaat. Walaupun dia bukan sunnah, tapi dia di antara lazimiyah. Benda yang dilazimkan oleh para ulama. Ada pula hamba Allah nak bagi nasi lemak seorang sebungkus, kuih koci seorang sebiji. Kenapa? Nak cari pahala bersedekah pada hari Jumaat ataupun malamnya. Kerana kata Nabi SAW, setiap pagi, kita ni setiap pagi, bukan khusus pada hari Jumaat saja.
setiap pagi. Allah Ta'ala akan hadirkan kepada kita 2 orang malaikat. Dua orang malaikat. Yang mana malaikat itu akan, seorang malaikat akan berdoa. Allahumma a'ti muntiqan khalafa. Seorang lagi malaikat akan berdoa. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Satu, muntiqan khalafa. Satu lagi, mumsikan talafa. Apa dia? Talafa ni apa dia? Satu dia sebut mumtiqan khalafa. Kata malaikat yang pertama, ya Allah, beri berkatlah, beri gandalah rezeki yang melimpah ruah kepada orang yang bersedekah pada pagi ini. Kata malaikat satu lagi, ya Allah, kau tarikkanlah keberkatan, kenikmatan rezeki kat kau ni. Pasal apa? Kedekut baik. Kedekut sangat. Maka apabila kita bersedekah pada hari Jumaat ataupun pagi Jumaat, ataupun kita menamakan dengan sedekah subuh tu kan, kedua-dua malaikat ini, satu tukang doa untuk orang yang bersedekah, satu tukang laknat untuk orang yang kedekut. Siapa yang tak mau bagi apa tu, tariklah keberkatan dalam rezekinya. Tu yang kata mumsikan talafa tu, tariklah keberkatan daripada rezekinya. Yang muntiqan khalafa tu, hang bagi, limpahkanlah keberkatan di dalam rezekinya. Jadi apabila kita melakukan amalan ini pada hari Jumaat, malamnya, subuhnya, tak kira lah, maka kita akan mendapat keistimewaan 70 kali ganda keberkatan, berbeza dengan hari-hari lain. Yang kata, sebab apa Syekh Abdul Qadir Jalani kata, Imam Ahmad telah merojekkan, ulama-ulama telah sepakat, malam Jumaat lebih baik daripada malam Lailatul Qadar, dengan sebab dia berulang-ulang. Dan kita tahu bila berlakunya malam Jumaat. Kita boleh jaga. Maka disenarailah kelaziman yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat pada Jumaat dan malamnya. Jadi kita yang tak ada apa-apa, yang tak reti apa-apa ni, ikutlah buat. Tak boleh buat 4 sekaligus, buat satu-satu dulu. Benda paling mudah, selawat. Tak payah pergi ambil wuduk pun. Tak payah ambil ayat sembahyang pun. Tak reti baca Quran pun. Selawat boleh kan? Takkanlah sampai dia nak selawat pun tak reti. Kan ada seorang tu, bila mana dia nak mengerjakan haji, dia bagi tahu kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, aku ni buta huruf, tak reti baca langsung apa pun. Jadi dia kata sepanjang perjalanan, masa tu Sayyidina Ali jadi khalifah di Kufah. Kufah ni yang Iraq no? Jalan kaki dia pun nak pergi haji. Jalan punya jauh, tak kata apa dah. Kata Sayyidina Ali, selawat saja. Selawat saja. Tang mana hang duduk hang selawat. Pusingan pertama selawat, pusingan kedua selawat, pusingan sampai pusingan ketujuh. Sehari pun demikian, kata Sayyidina Ali, selawat saja. Sebab selawat itu merangkumi semua doa dalam dia. Benda yang paling mudah untuk kita buat, tak payah tutup aurat. Kalau nak sembahyang kena tutup aurat, kena ada wuduk kan. Kalau nak baca Al-Quran kena ada wuduk, kena pandai membaca, kena mengenal. Tapi selawat, takkan tak boleh ikut sallallahu alaihi wasallam kan? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, takkan tak boleh ikut. Kedekutnya, sebab tu Rasulullah kata kedekut kalau orang tak boleh selawat ni. Paling bakhil. Kalau tak boleh buat 4, buat 1 dulu. Ikuti yang kedua. Nak jadi pengawal kita, nak menjauhkan kita daripada fitnah Dajjal dan sebagainya. Surah Al-Kahfi. Yang tu rasa berat sikit bagi orang yang tak melazimi. Tapi saya kata jangan rasa berat. Buat sikit-sikit. Tak boleh bawa 10, bawa 5. Tak boleh bawa 5, bawa 1. Halal 1 kot. Bahasa budak-budak ni halal 1 saja. Kan takkan kot. Kot banyak-banyak tak boleh. Susah. Kalau hang kata susah, susah lah. Jangan
kata susah. Bawalah satu. Saat lagi 5 minit, bawa satu lagi. Rajin sangat kot lah. Yang kita lebih rajin lah tu. Okey. Itu di antara kenapa malam Jumaat itu lebih istimewa. Kalau orang tanya dekat kita, kita bagi 4 sebab ni. Kita bagi 4 sebab ni. Nah, Syekh Abdul Qadir Jalani bukan dia nak kata saja-saja. Bersebab. Nah, bersebab. Sebab tu dia main khilaf. Nah, Imam Syafi'i kata, Lailatul Qadar lebih baik sebab apa? Dia lebih baik daripada 1000 bulan. Lepas tu daratlah pula dengan malam Jumaat. Berapa banyak kan? Dan malam Jumaat, kalau Jumaat dia ganda dengan 70. Kira sendiri, tak kerti kira saya. Nah. Dan kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ini Sayyidina Umar bagi tahu, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi pernah berpesan kepada Sayyidina Umar. Kalau pesan Nabi ini adalah satu wasiat. Nah, Nabi pernah berwasiat kepada Sayyidina Umar. Nah, apa dia wasiat Nabi? Nabi ni bila dia duduk, dia berwasiat, dia berpesan, sahabat tak simpan pesan tu. Yang tu dia pesan aku, kan pesan tapi sahabat share dengan kita. Nak ajak kita sama-sama buat agar kelebihan tu tak dapat kat dia seorang, tapi semua orang boleh dapat sama-sama. Apa dia? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, lazimkan olehmu dengan sembahyang Jumaat, maka bahawasanya ia merobohkan segala dosanya seperti meroboh seorang akan tanah daripada rumahnya. Wahai Umar, Nabi berpesan, lazimkan, biasakan dirimu, wajibkan kepada dirimu untuk bersolat Jumaat. Kerana sesungguhnya orang yang mendirikan solat Jumaat itu ibarat dia merobohkan dosa dia, macam dia runtuh rumah, ranak habis terus. Macam itulah juga dosa kita yang tinggi menimbul. Apabila kita menunaikan solat Jumaat, maka dia akan roboh sedemikian rupa. Kita orang perempuan ni nak buat apa? Buatlah yang 4 tu. Kan? Nak kena keluar rumah ke? Tak payah kan? Keluar rumah jam 4 tu kan? Dah dapat keistimewaan dia. Yang untuk lelaki yang disuruh, diwajibkan lelaki bersolat Jumaat. Tapi malangnya masih ada segelintir yang lari daripada solat Jumaat. Takut kat masjid, takut dekat tok imam, takut dekat khatib, takut. Takut. Lagi dia kata tak pernah main ni, main. Pasal apa tu ada pasal. Biarlah dia pernah kata apa. Tak ada apa memang suka kata. Kan? Habis dia pun ada mulut lagu hang juga, dia pernah kata lah. Lagu hang duk kata kat dia pun. Baru nampak muka, kata-kata gitu esok tak main dah. Yang seronoknya syaitan. Kita ada seronok lah tu suruh pergi dah. Tutup imam, tutup bilal, tutup khatib tu mulut power-power, jahat mulut. Hang aja yang baik duduk rumah sampai mana. Kemudian Rasulullah pesan lagi, wasiat Rasulullah, ya Umar, tiada daripada hamba lelaki mandi pada hari Jumaat bagi sembahyang Jumaat, melainkan keluar ia daripadanya dosanya seperti hari yang diperanakkan oleh ibunya. Masya Allah. Daripada lelaki yang mandi pada hari Jumaat sebab dia nak pergi sembahyang Jumaat. Macam mana gugurnya daki-daki daripada badan, gugurnya air yang menimpa jasadnya, begitulah juga gugurnya dosa-dosa daripada dia seperti anak yang diperanakkan daripada perut ibunya, macam bayi barulah, kecuali dosa-dosa besar. Dosa besar kena pergi cari Allah minta ampun. Kalau dosa dengan orang, kena cari orang. Kemudian Nabi terus bersabda, wahai Umar, tiada daripada seorang hamba yang keluar daripada rumahnya bagi sembahyang Jumaat, melainkan menaik saksi baginya tiap-tiap anak batu dan tanah, dan mengucap istighfar baginya tiap-tiap batu dan bumi dan tanah yang ia berjalan atasnya hingga kepada Jumaat. Subhanallah. Dia keluar daripada rumah, dia berjalan, dia berjalan tiap-tiap batu yang dia pijak, tanah yang dia pijak, pasir yang dia pijak tu, mengucap
tasbih baginya dan juga mengucap istighfar tiap-tiap satu. Punya besar pahala. Benda ni kena baca kat orang lelaki ni, no? Balik sehari baca kat mereka, nak? Hari ni petang esok, dia nak gelap pergi sembahyang Jumaat tengah hari esok. Abaklah kat mereka, nak? Pahala banyak tu. Kadang-kadang tak orang pergi masjid dekat je. Pasal apa? Motor tayar pecah. Tak pergi dah sembahyang Jumaat. Pergilah jalan kaki. Tak lama lo. Panas lo. Jalan kaki tu, pahala punya banyak. Kita tengok mak-mak Bangla. Bukan mak-mak Bangla. Dia pun suka jalan kaki kan? Dia pun mazhab Imam Hambali tau dia pun. Dia pun suka berjalan kaki. Kalau raya-raya ni masjid penuh dengan mereka je. Kita ni naik motor siap potong mereka. Dia pun tak kisah. Berjalan berlumba-lumba berpegangan tangan lagi. No, pahala punya banyak dia duduk kutip ikut jalan. Kita naik kereta kan. Kita dapat tak banyak lah. Laju. Apa berjalan setiap langkah. Ni Jumaat. Berjalan beriringan. Yang menduka-citakan mereka waktu PKP dulu tutup masjid kan. Bila dah buka untuk warga asing tak boleh, kesian, tak boleh. Bila dah surau buka lagi, dia pun kerumun di surau. Sampai penuh, sampai atas jalan tau. Dia pun punya jaga sangat. Dia pun jalan kaki pada mana-mana. Habaq kat kawan-kawan. Surau ni boleh. Surau ni boleh buat Jumaat. Main bertambang pun sanggup. Padahal bukan ada mak bapak mereka di sini. Mereka saja. Jadi mereka berpegang dengan mazhab Ahmad Ibn Hanbal. Dia memang menjaga setiap butiran pasir. Di situ adanya istighfar, zikrullah. Para malaikat yang untuk orang yang mengerjakan Jumaat sampai dia sampai kat tempat dia nak sembahyang Jumaat. Punya banyak pahala. Kita tak nampak benda tu lah. Kalau kita nampak benda tu lah, tak tahulah. Masjid bertemu ni kena buat mana tingkat rasa. Ramai. Tapi tak nampak kelebihan tu. Hanya mendengar saja. Ada yang mau mendengar, dia dengar. Ada yang tak dengar, dia tak mendengar. Tu yang dia duduk lari menyorok dalam kedai makan. Padan dengan tahu kawan yang tukang niaga tu pun buat sorok. Tambah duduk belakang, orang tak nampak. Nyorok daripada orang. Sebenarnya menipu diri sendiri. Dia lupa Allah tu maha melihat. Ketika dia menyorok daripada manusia. Tengok manusia dia tengok. Tu kan nak pergi majlis dia menyorok dalam kedai makan. Habis sangat manusia kata macam tu. Tetapi Allah dan malaikat melaknat. Laknat tak apa lagi dia kata. Mengata tu pun tak tahan. Kemudian katanya lagi, Ya Umar. Siapa yang kata ni? Rasulullah, ya Allah. Wasiat dari Rasulullah. Ya Umar, tiada daripada seorang laki-laki yang memakai kain dan keluar ia bagi sembahyang Jumaat, melainkan menilik Allah kepadanya dengan tilik rahmat dan ditunaikan baginya tiap-tiap hajat yang dia berkehendak akan dia daripada pekerjaan dunianya dan akhiratnya. Betapa besarnya rahmatnya Allah Ta'ala turunkan. Pakai kain saja ke? Pakai baju lah. Dan disunatkan hari Jumaat ni pakai putih. Kita perempuan duduk di rumah ni disunatkan pakai baju cantik-cantik. Jangan duduk berserobek dengan kelawat koyak sampai ke tengah kembang orang nak pergi Jumaat. Hari Jumaat mandi bagi awal. Pakai baju cantik-cantik. Ambil muhal nak pergi mana? Tak pergi mana? Aku meraihkan Jumaat. Sunat. Bubuh celak. Ni kan bubuh warna biru, merah, kuning dekat lepuk tu. Celak Mekah tu lah. Ismit. Pakai celak. Bubuhlah minyak. Wangi sikit. Calik-calik. Dah tua-tua dah nak panggil tu. Lagi tua lagi bagus. Pasal apa? Meraihkan hari Jumaat. Kita kan tak boleh pergi sembahyang Jumaat. Kita cari kelebihan. Di situ adanya pahala yang tidak terkira.
Kalau ada baju yang ada bunga putih-putih kita tanah putih-putih sikit, pakai. Baju ni memang untuk aku pakai hari Jumaat sahaja. Meraihkan. Kita orang perempuan kan tak boleh pergi sembahyang Jumaat. Pakai. Ni dia hari Jumaat dia tak mau masuk. Padahal masak dah hari Jumaat tu. Ha? Banyak pala kalau orang makan Jumaat tak mau masuk pasal malam. Pasal malam tu malam. Lari terus kanan. Ha? Allah, Allah, Allah. Awak dah jadi lagu tu. Hampa tu penyegan. Saya lah tu. Nah, okey. Kemudian kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, bahwasanya Allah Taala menurunkan malaikatnya pada hari Jumaat kepada dunia, masya-Allah. Maka berjalan mereka itu pada demikian negeri dunia hingga bang muazzin. Maka apabila bang muazzin, bersegera mereka itu kepada masjid. Maka masuk mereka itu daripada beberapa pintu masjid dan menanti mereka itu akan orang masuk padanya dahulu daripada bang. Maka apabila melihat mereka itu akan orang rukuk dan sujud, berkata mereka itu, Allahumma afu anhu wa taqabbal minhu. Yang mana maksudnya, hai Tuhanku, maafkanlah olehmu daripadanya dan terima olehmu daripadanya. Hari Jumaat ni Allah Ta'ala turunkan para malaikatnya ke dunia. Dia akan masuk ke negeri-negeri yang melakukan solat Jumaat. Alhamdulillah. Asalnya semua negeri lah ni buat solat Jumaat dah. Itu terhenti untuk beberapa lama kan. Terhenti untuk beberapa lama. Solat-solat Jumaat. Agak menduka citakan. No? Masing-masing orang rasa sunyi masjid dirantai, dikunci. Kan? Allahu Akbar. Dajjal membawa fitnah. Nah? Sampai tahap dikunci lah pintu masjid. Kalau nak masuk, masuk pintu belakang sengak-sengak. Tok Siak, Tok Imam, Imam 1, Imam 2, Muazzin. Masuk 3-4 orang tu je. Semayang pun sengak-sengak, jangan pakai mikrofon. Sagi dia pun dengar, dia pun main. Sampai tahap jadi lagu tu dah kita nak. Allah tak tahulah nak kata apa. Tak tahu nak salah kat siapa. Tapi itu ujian Allah. Sebenarnya itu ujian Allah. Satu musibah yang amat besar apabila solat Jumaat tak dapat didirikan di mana-mana masjid. Nabi takut. Kan? Takut dengan penyakit yang menular, nak jaga keselamatan. Tu wajib jaga nyawa. Tapi lah, tengok sepi masjid-masjid. Kalau muazzin azan pun, dia habang mayanglah di rumah. Kan? Dia tak habaq dah solatu khairu minan naum, dia habaq semayang lah di rumah. Ada di rumah tu suka-sukalah kan semayang berapa pun. Ni kita fitnah dunia kita dah hadapi. Kita terpaksa akur. Kita terpaksa ikut. Kita takut. Kan? Rupanya Allah Ta'ala turunkan para malaikat. Yang mana malaikat itu akan masuk ke negeri-negeri yang mengadakan solat Jumaat. Dia masuk mana-mana pintu masjid. Satu mau ni banyak pintu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 pintu. Keliling dia tak kira dengan pintu hak luar tu. Rahmat tu. Dia akan masuk ke semua pintu depan nanti tunggu. Tengok siapa yang masuk sebelum azan yang masuk. Dia berdoa. Berjabat salam dengan orang yang masuk sebelum azan. Masuk-masuk dia tengok orang tu semayang. Sunat tahiyatul masjid. Terus dia berdoa. Para malaikat tu. Bukan sikit bilangan dia pun nak ramai. Ramai. Tiap-tiap masjid semua dia berturun main. Berdoa. Allah ma'fu anku. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dia. Wa taqabbal minhu. Terimalah segala doa-doanya. Terimalah segala amalan-amalannya. Itu doa malaikat. Pada hari Jumaat. Ni tunggu sampai orang habis azan, khatib turun daripada mimbar baru dia nak pergi sembahyang Jumaat, ruginya. Ada yang saja dia tak mau pergi. Tak azan lagi. Tak azan lagi. Dengar azan baru dia nak pergi. Rugi no. Tak dapat nak bersalam dengan para malaikat. Terlepas doa para malaikat.
Dia bagi awal sikit. Saya kata kalau lah syariat solat Jumaat itu difardukan kepada orang perempuan, baru kau tahu siapa ramai yang jemaah perempuan kan, dia pun nanti nak pergi awal-awal. Ke-9 dia pada dah. Dia pecok tempat. Dia pun tak pun pakai beg tangan. Ambil tak kat beg tangan aku kat tu. Perempuan ni dia rajin. Kalau nak puji diri no. Kan, rajin kan? InsyaAllah. Rajin lagu kita lah, no? Apa lagi kerja malaikat itu? Dan berhenti mereka itu pada pintu masjid dan membilang mereka itu akan orang yang masuk dan berjabat tangan mereka itu akan dia dan mengucap istighfar mereka itu baginya. Maka apabila berdiri khatib atas mimbar, duduk mereka itu antara beberapa saf. Dia duduk dalam saf, nah. Maka menilik mereka itu kepada muka segala makhluk yang mengucap istighfar. Mereka itu bagi sekaliannya Allah, dia duduk, dia tengok wajah-wajah ahli Jumaat. Dia ucap istighfar untuk Polan bin Polan, untuk sekian. Ampunlah dosanya ya Allah. Malaikat kalau minta ampun. Mereka ni muqarrabin yang paling dekat dengan Allah. Nescaya Allah Ta'ala terima permohonan mereka itu. Nah? Maka apabila masuk makhluk kepada sembahyang, maka masuk mereka itu sertanya supaya mencapai mereka itu berkat Jumaat. Kita masuk sembahyang, dia pun masuk sama. Sempit tak? Mana dah sempit? Dia pun kan tak mengambil lapang. Dia pun tak ambil ruang. Maka apabila memberi salam imam dan mendoa ia, maka mengucap amin mereka itu di dalam jumlah perhimpunan orang banyak. Maka diampun bagi mereka itu dengan berkat malaikat. Itu dia nak. Dia pun tukar amin. Amin ni maksud apa? Amin ni maksud apa? Perkenankanlah ya Allah. Imam dah baca doa, dia pun sahut amin. Perkenankanlah ya Allah. Perkenankanlah ya Allah. Sebab tu bila orang baca doa kita amin, minta Allah Ta'ala perkenankan. Andailah dalam jemaah kita ni, dalam halaqah yang kita duduk ramai ni, adanya malaikat, dia pun ikut sama. Amin. Perkenankanlah ya Allah. Mana-mana satu doa kita tak tahu yang akan Allah perkenankan. Minta ni banyak. Minta ke Allah ni kadang-kadang sampai malu nak minta. Sampai kepada tahap tak kerti dah nak minta apa. Punya banyak minta. Minta sangat kot. Tak apalah, tak ada tang lain dah. Tiada tempat untuk meminta. Maka apabila berpaling mereka itu daripada tempat sembahyang, dilipat oleh segala malaikat akan suratan daripada pahala sembahyang mereka itu dan tasbih dan istighfar. Kemudian maka naik segala malaikat dengan dia kepada langit hingga berhenti mereka itu di bawah aras. Maka berkata mereka itu, hei Tuhanku, inilah sembahyang Jumaat pada negeri. Negeri yang dia pergi itu. Maka firmannya pergi olehmu dengan sembahyang itu kepada Jibril. Dan kata olehmu baginya, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh akan dikau bahawa engkau pergi dengan sembahyang itu kepada khazanah atau yang ada padanya demikian jamaah itu. Maka membawa pergi dengan dia oleh Jibril kepada khazanah itu pada hal ia di dalam meterinya hingga hari kiamat. Dia bawa pergi bila dah selesai habis, dilipatnya solat Jumaat itu, dipersembahkan kepada Allah, lalu diceritakan ni solat sekian. Fulan bin Fulan, Rani. Allah Ta'ala kata hampir bagi dekat Jibril. Jibril akan simpan dalam khazanah peti besi. Satu tempat simpan amalan. Aliyah. Dia bagi dekat Jibril. Jibril akan ambil, dia akan simpan kat tempat yang mana di dalamnya dimeteri. Dia seal. Tak boleh buka dah. Sampai bila? Kiamat esok dia buka. So Jumaat kali kedua, dia bagi lagi tu. Oh, banyak peti je tau. Banyak peti tau. Masya Allah. Allah tu kaya. So fikirlah kita jenuh nak bawa peti. Berapa kali Jumaat dah hidup ni. Allah itu maha kaya. Arasy Allah itu maha luas. Kerajaan mahsyar itu beribu-ribu kali ganda lebih luas daripada kerajaan dunia. Kita akan diperhitungkan di sana. Yang kata kita balik di sana nanti tak ada apa-apa yang kita bawa. Pakaian pun terlucut. Bahkan mungkin telanjang.
Tapi punya banyaklah saham yang kita duk hantar lah ni tu akan sampai. Akan dapat nikmati. Tengok ada kenderaan, ada pakaian persalinan, ada makan dan minum. Itulah saham yang disebut sebagai saham akhirat. Apa yang kita belanjakan kerana Allah di dunia ini, itulah yang akan kita kutip hasilnya di sana nanti ketika mana kita kembali pada Allah dalam keadaan tak ada apa-apa. Bahkan kasut pun orang tak bagi pakai kan? Kasut pun orang tak bagi pakai. Berkaki ayam. Ayam juga ya. Dia penat dah. Tak ada kasut dah. Sian. Sian kalau kita tengok nak. Apabila kita ni mati no, butang pun orang tak bubuh. Tak pilih ambil kerongsang hak yang kita beli. Hak yang ni aku beli kerongsang ni, negeri ni aku pergi beli kerongsang ni. RM500 dia tak bubuh lah kat yang tu. Ha? Kalau dia bagi pakai telekung hak yang luah muka pun, dia simpul je. Ambil kau, yang tu je. Dia tak bagi pakai elok-elok pun, tak ada apa yang elok yang kita boleh bawa. Tapi insyaAllah, saham yang kita duk kredit hari ni, dialah yang akan masuk, yang akan kita pakai di sana nanti, nikmati di sana nanti. Kerana semua orang dapat hari Jumaat, semua orang dapat. Tak kira orang tu kafir ke, orang tu Muslim ke, kanak-kanak, dewasa, apa bangsa, apa agama, semua dapat hari Jumaat. Cuma yang beza dia adalah penghayatan pada hari Jumaat. Kita bagi berbeza. Sebab semua orang dapat, betul tak? Maka kita fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah untuk melakukan kebaikan. Jangan buat hari Jumaat saja. Nah, hari lain pun buatlah. Cuma lazimkan. Kerana apa? Diistimewakan Jumaat itu. Kerana Jumaat itu Sayyidul Ayyam. Penghulu bagi segala hari. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung riwayat bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan satu malaikat insyaAllah bulan depan, Khamis minggu kedua. Panjang umur, ada rezeki, kita jumpa lagi Allah Alam. Okey, saya buka soalan. Ada apa nak tanya? Okey, yang paling terbaik Khamis, hari ni Khamis. Tak lagi asar tu dia dah jadi Jumaat dah. Jadi dia dah dikira malam Jumaat. Jadi kalau kata kita nak bermula kahfi, kita dah boleh bermula pada petang ni. Lepas asar ni, kalau kita nak mula baca kahfi, dah boleh. Sebab dia dah dikira hari Jumaat. Berakhir dia pada hari Jumaat waktu maghrib. Masuk maghrib selesai. Sebab itulah dia kata, ada sejam waktu sebelum masuk maghrib, waktu doa yang paling mustajab. Kita carilah waktu-waktu yang mustajab. Kan kita banyak hajat pada Allah. Ada soalan lain? Ya, silakan. Boleh buka sikit dah Mas. Saya tak clear lah dengar. Maaf. Ya. Okey. Yang nak buat. Okey. Okey, baik. Terima kasih. Okey. Baik, terima kasih berkenaan dengan di Mekah dan Madinah. Bila mana kita ni jemaah-jemaah wanita di Mekah dan di Madinah, dia kalut nak pergi sembahyang Jumaat juga kan. Dia nak pergi juga. Pasal apa? Dia tengok orang pergi. Adalah pendapat kata, bagus ni sembahyang Jumaat. Di Malaysia tak pernah dapat. Tak boleh dapat. Sebab tidak ada ruang. Di Mekah dan di Madinah kita kata ada ruang.
Sebenarnya ruangan kita tu adalah untuk ruangan lelaki. Orang lelaki ni dia suka pergi lambat. Menyebabkan mereka duduk di luar tu, berderet-deret. Dengan sebab itu, perempuan tak digalakkan solat Jumaat. Tak kiralah di mana pun. Kalau di Mekah, di Madinah, kena fikir tengok. Apabila kita ambil tempat tu, adalah tempat orang lelaki, menyebabkan dia tak boleh nak semayang, kita kena jawab dengan Allah nanti. Sebab yang wajib Jumaat adalah lelaki. Sementara perempuan duduklah berdoa di hotel. Nah, macam itulah juga kalau kata di tempat kita. Tapi di Madinah ada ruang untuk perempuan. Bila ada ruang, tak apa. Nah, bila ada ruang, tak apa. Tapi kalau tak ada ruang, macam masjid di Malaysia, dia tak ada ruang untuk orang perempuan bagi sembahyang Jumaat. Semua orang lelaki akan duduk. Jadi, utamakan lelaki. Nah, utamakan lelaki. Anda dia pun tak boleh masuk dengan sebab ada kita, ada persoalan yang wajib kita jawab di hadapan Allah nanti. Walaupun di Mekah ataupun di Madinah, tempat yang paling baik. Tapi tak boleh, no? Tapi kalau kita tengok orang lain pakai pulun pi, kita ni bagi tahulah yang ada ilmu, abang tak usah pilah sebaik-baiknya. Nah, yang pi kita bagi ruang pada lelaki. Tapi macam di Madinah saya kata boleh, dengan sebab dia memang had. Ada tempat untuk orang perempuan jadi boleh. Nah, boleh. Baik, ada soalan? Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum. Nak niat solat jamak lah. Semayang baru niat. Ya. Okey, kalau kata kita nak keluar ni, kita tak payah niat solat jamak. Masuk, katalah kita nak berjamaah takhir. Masuk waktu zuhur, masa tu kita kena niat dah. Baru kita niat. Kita niat, saat lagi aku nak berjamaah takhir lah. Jadi dalam waktu zuhur tu kita kena niat dah. Saya aku nak berjamaah takhir. Itu maksud dia. Nah, bukanlah keluar daripada rumah kita kena niat dah. Saat lagi aku nak buat sembahyang jamaah, tak payah. Nah, tak perlu kita berniat daripada rumah. Nah. Okey, ada sahabat Alamaya. Silakan. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Aku nak tanya tentang yang hari Jumaat tu bermula daripada Khamis malam kan? Adakah hari-hari lain pun macam tu juga ataupun dia memang khas untuk Jumaat? Okey, baik. Sahabat kita bertanya, adakah hari Jumaat itu hari Jumaat tu bermula daripada Khamis, petang Khamis. Nah, tak lagi masuk asar dah bermula hari Jumaat. Dia dah start dah. Adakah hari-hari yang lain demikian juga? Tidak. Hari-hari yang lain dia bermula pada waktu maghrib. Nah, dia bermula pada waktu maghrib. Sabtu bermula waktu maghrib, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Sampai Jumaat dia bermula waktu asar. Diberi keistimewaan lebih masa. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak gandakan pahala untuk nak bagi kebaikan pahala tu kepada kita. Dia bagi panjang tempoh. Allah kan maha pengasih. Dia bagi extra lebih. Dah extra lebih pula. Kan? Dia bagi lebih. Dengan sebab apa? Dia nak bagi pahala dekat kita berlipat kali ganda. Macam saya katalah tadi, Al-Kahfi itu ada 110. Hang boleh start bawa dah daripada asar. 10. Sampai nak bertemu dengan maghrib petang. Panjang kan masa? Itu pengasihnya Allah. Ruang dia bagi cukup panjang. Berbeza dengan hari-hari lain. Bermula hari baru apabila masuknya waktu maghrib. Berbeza dengan kiraan Masihi. Dia kira daripada 12 tengah malam. Tidak. Kalau kiraan Masihi dia akan kira 12 tengah malam. Dia kira hari lain lah. Kan? Tapi kalau Hijri, dia akan bermula waktu maghrib. Kecuali pada hari Jumaat, bermula pada waktu asar. Istimewa. Allah bagi lebih masa untuk kita lebih beribadat. Wallahualam. Ya.
Assalamualaikum Ustazah. Kak Ramzah Ustazah. Ya, Ustaz lah. Tak ada soalan. Bagi dekat mereka. Niat bagi dekat mereka. Hadiahkan kepada mereka. Ya, boleh. Boleh nak kita niatkan untuk kedua ibu bapa kita atau sekalian arwah. Nah, anak pinak kita, pak menakan kita niat. Kita nak bagi segala kebaikan yang kita lakukan pada hari Jumaat ataupun malamnya. Kita hadiahkan kepada sekian orang. Itulah yang terbaik yang mampu kita lakukan. Kebaikan yang kita buat, kita pun dapat, mereka pun dapat. Nah, insya-Allah. Allah Maha Pemurah, insya-Allah. Ya, sama-sama kasih. Okey, sahabat alamanya kita. Kak Ramzah, silakan. Kak Ramzah nak tanya Ustazah, kalaulah kata dia pergi masuk sembahyang Jumaat lah ni. Dia masuk rakaat yang kedua dah. Sama ada dia nak bangun balik nak buat 2 rakaat ke, nak buat 1 rakaat ke, atau nak buat 4 rakaat tamam Zuhur terus. Yang mana satu Ustazah? Dia masbuk lah. Okey. Baik, terima kasih. Berkenaan dengan masbuk solat Jumaat. Solat Jumaat berapa rakaat? 2 rakaat. Nah, 2 rakaat saja. Lepas tu bila orang masbuk, maksudnya dia masuk ke rakaat kedua lah. Kan? Bila dia masbuk rakaat kedua, maka dia masa ketika tu dia kena tambah lagi 1 sahaja. Tak perlu tambah lagi 3. Bila 3 dia jadi solat Zuhur. Dia masih lagi mendapat Jumaat walaupun 1 rakaat. Tapi ada dalam satu hadis Nabi SAW kata, apabila khatib naik di atas mimbar, malaikat yang tadi ramai-ramai turun duduk sekalian pintu yang duk cantik kehadiran tu, tutup dah buku, register dia, tutup dah. Kamu dianggap tidak hadir. Pasal apa? Pasal khatib duk baca khutbah orang masuk. Tambahlah kalau imam dah pun sembahyang. Kecuali kalau dia bersebab. Dia bersebab. Adalah dia musyaqqah dalam perjalanan menyebabkan dia masuk, dia masbuk. Imam dah 1 rakaat. Dia masuk, dia hanya tambah 1 rakaat lagi, tak payah tambah 3. Sebab dia masih lagi di dalam solat Jumaat, kerana sekurang-kurang pahala berjemaah kita dapat 1 rakaat bersama imam. Tapi kalau dia masbuk tu imam dah duduk tahiyat akhir. Yang ni dia kena buat 4. Yang ni dia kena buat 4, dia dah jadi buat Zuhur. Pasal apa? Dia dah lepas Jumaat. Dia tak dapat 1 rakaat pun bersama imam. Faham Okey, insya-Allah Kak Ramzah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Apa dia? Ya, walanya tak dikira. Kena faham bab Jumaat ni dia ada satu bab khusus yang dia kena mengaji, sayangnya dia tak mau belajar bab tu kan. Habis sekarang depan-depan saya ni semua dah jadi ustazah dah, balik pergi baca. Khutbah Jumaat dia tak dengar. Itulah kata mengikut satu pandangan mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal, dia kata tak sah Jumaat. Sebab khutbah itu adalah sebahagian daripada Jumaat. Kena dengar. Tapi dia saja tak mau dengar. Dia pergi tunggu sampai lepas khatib tu habis baru dia masuk pergi. Bagi pendapat mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal dan mazhab Imam Hanbali, dia kata dia pun tak dapat Jumaat. Sampai tahap tu lah. Kan? Sebab dia pun tak mau dengar. Khutbah tu sebahagian daripada Jumaat. Syarat Jumaat, antara syarat solat Jumaat kena ada khutbah. Sebab tu tinggal 2 rakaat saja. Tak jadi 4. Sebab dia potong nak bagi kepada khutbah tu, tapi dah hampa tak mau buat, hampa tak mau dengar. Wallahualam, wallahualam, tak tahulah. Satu peringan. Macam satu ayat lah. Satu ayat. Ya, satu ayat. Ulang 40 kali,
Ada soalan lain? Ya, satu lagi ya, silakan. Boleh tolong buka Mas, saya terdengar ni masalah sikit. Okey, mati hari Jumaat tak ada dosa. Bukan, mati hari Jumaat terlepas daripada siksa kubur. Maknanya kan siksa kubur adalah satu siksaan yang amat berat. Barang siapa yang meninggal pada hari Jumaat, ini kata Rasulullah, bukan orang kata no. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang meninggal pada hari Jumaat atau malamnya, maka ianya terlepas daripada siksaan kubur. Tapi tengok keadaan orang yang mati tu, kan? Kalaulah dia sembahyang pun tak pernah, kan? Segala syariat tak pernah ikut. Kalau dia bukan orang Islam, tetap dihukum, no? Tetap dihukum. Kecuali kalau orang tu memang dia orang Islam, mukmin, mendirikan solat. Tapi macam kita ni lah, awam lagi kita ni lah. Sambil kita buat baik, ada dosa terpalit. InsyaAllah. Janji Rasulullah. Dapat syafaat mati pada hari Jumaat, terlepas dari siksa kubur, insyaAllah ta'ala. Tapi kena ada akaun bank. Tak ada akaun, nak letak kat mana? Tahu? Allah alam. Habis saya mohon ampun dan maaf atas segala-galanya. Yang baik itu datangnya daripada Allah. Yang lemah dan kurang itu adalah daripada cacat celah diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiba wa 'amalan taqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Sallu ala